Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Pelajaran 18, Aidilfitri dan Aidiladha. Aidilfitri ialah hari raya umat Islam yang disambut pada 1 Syawal, selepas berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Aidiladha ialah hari raya umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah. Apa-apa dia amalan sunat semasa menyambut hari raya? 1. Menghidupkan malam raya dengan bertakbir membesarkan Allah dan berdoa. 2. Memakai pakaian yang terbaik, bersih dan cantik. Tidak mesti baru ya. Pakaian lama pun tidak ada masalah. Yang penting bersih. 3. Mandi sunat hari raya. 4. Memakai wangi-wangian bagi lelaki. 5. Datang awal ke masjid. 6. Pergi masjid lalu jalan lain. Balik masjid, jangan lalu jalan yang sama kamu datang tadi, tetapi baliklah dari masjid melalui jalan yang satu lagi. 7. Makan sedikit sebelum solat sunat hari raya Aidilfitri. Sebelum Aidiladha. Makan selepas solat sunat hari raya Aidiladha. Kaifiat solat sunat hari raya. Jom sembahyang. Baik, sekarang kita akan solat sunat hari raya. Sekiranya hari ini ialah hari raya Aidilfitri, sila baca lafaz niat solat yang pertama. Sekiranya hari ini ialah solat sunat Aidiladha, kita akan baca lafaz niat pada kotak yang kedua. Bayangkan hari ini ialah hari raya Aidilfitri. Sedia? Usalli sunnata Aidilfitri rak'ataini. Makmuman lah ya. Makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat Aidilfitri 2 rakaat. Menjadi imam ke makmum? Kita ambil makmum lah ya. Makmum kerana Allah Ta'ala. Sedia? Kita di sini ya sekarang, kotak yang kedua. Sedia ya? Niat dalam hati ya. Yang tadi tu sunat, melafazkan niat sunat. Tetapi lafaz niat dalam hati wajib dan menjadi rukun. Sekiranya tidak diniatkan di dalam hati, solat kita tidak sah. Saya sedang berniat dalam hati ya. Oh, sorry. Niat dalam hati tu semasa angkat takbir. Sorry ya, Ustazah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Dalam masa yang sama, Ustazah berniat dalam hati sahaja aku solat sunat Aidilfitri, okey? Allahu Akbar.
Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, jangan baca Al-Fatihah dulu ya. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cukup 7? Kalau cukup 7, barulah kita mula membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, boleh baca surah Al-A'la jika mahu. Jika tidak hafal, tidak mengapa ya. Baca apa-apa surah yang kamu mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Allahu akbar. Rukuk. Subhan rabbil azimi wa bihamdi macam biasa. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sekarang waktu untuk sujud. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi. Sujud yang kedua. Dan berdiri. Allahu akbar. Okey. Rakaat yang kedua kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sunat membaca surah Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Surah ini menceritakan tentang hari kiamat ya kelas. Sekiranya tidak mampu membaca surah Al-Ghashiyah, dibolehkan membaca surah lain. Okey.
Allahu Akbar. Mau rukuk Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal. Sekarang kita mau sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Allahu Akbar. Duduk di antara, duduk tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah fil alamin innaka hamidum majid. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Solat sunat Aidilfitri ataupun solat sunat Aidil Adha. Kaifiat ataupun cara-cara dia sama sahaja, cuma yang membezakan solat sunat ni adalah pada niat ataupun pada lafaz niatnya. Yang satu niatkan solat Aidilfitri, yang satu niat solat Aidil Adha. Okey. Selepas selesai solat sunat hari raya, ni yang biasanya orang buat ya, semua orang balik ataupun semua orang bermain di keliling masjid ataupun semua orang lepak-lepak di luar masjid, di pagar masjid, di mana-mana lah. Yang penting dia lepak-lepak lah. Mau tengok baju raya kawan dia, mau main-main. Sepatutnya pada hari raya selepas sahaja solat duduk diam-diam. Dengarkan khutbah hari raya. Dengarkan khutbah yang disampaikan pada hari raya. Okey, terutamanya yang perempuan. Okey, sudahlah kita ni tidak pernah pergi solat Jumaat. Kita tidak pernah mendengar khutbah Jumaat. Jadi inilah peluang, inilah kesempatan yang perlu kita rebut pada hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Kerana pada hari ini kita boleh mendengar khutbah. Tidak seperti orang lelaki-lelaki, dia ada khutbah Jumaat. Jadi dia dah biasa. Walaupun sudah biasa tidak berarti yang dia boleh main selepas solat sunat hari raya. Jadi yang perempuan ni, kita kan tidak pernah dengar khutbah Jumaat, jadi ambil kesempatan, rebut peluang untuk mendengar khutbah hari raya ya. Baik, bagaimanakah cara-cara khutbah itu disampaikan ya? Hendaklah ataupun sunat khutbah itu disampaikan selepas selesai solat ya. Selepas selesai solat barulah sampaikan dua khutbah ya, dua khutbah. Okey, yang tadi sunat sampaikan dua khutbah. Yang ini dia lebih kurang macam yang atas tadi, selepas solat hari raya. Bukan selepas solat hari raya. Berbeza dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat sebelum solat Jumaat. Sedangkan khutbah hari raya selepas solat hari raya. Okey? Sunat dimulakan dengan 9 kali takbir pada khutbah pertama dan 7 kali takbir pada khutbah kedua. Apa itu takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita tengok ya. Seterusnya yang keempat, menunaikan rukun-rukun khutbah. Baik, di sini yang kotak kuning ni adalah merupakan rukun khutbah. Ustazah tidak akan baca dari sini, tapi Ustazah akan tentukan daripada contoh khutbah yang akan kita bacakan sebentar lagi. Okey? Yang seterusnya ialah syarat sah khutbah. Okey? Khutbah itu dikira sah sekiranya ia disampaikan selepas solat hari raya. Sekiranya disampaikan sebelum solat hari raya, khutbah itu tidak sah. Okey? Syarat sah khutbah yang kedua, hendaklah khutbah itu disampaikan dalam bahasa Arab. Khutbah mesti disampaikan dalam bahasa Arab. Macam mana kita mau faham kalau khutbah dalam bahasa Arab? Okey, dengar baik-baik. Rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Apa-apa dia rukun khutbah? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan tengok sebentar lagi. Mesti dalam bahasa Arab. Tidak boleh dalam bahasa Melayu. Yang seterusnya, syarat sah khutbah. Yang ketiga, hendaklah berturut-turut antara dua khutbah. Ya? Khutbah satu, hendaklah dituruti oleh khutbah dua. Tidak boleh khutbah satu, berhenti sekejap dia tu, pergi pusing masjid, pergi tandas sekejap, pergi bercerita sekejap, baru sambung khutbah yang kedua. Tidak boleh. Yang keempat, khatib hendaklah seorang lelaki. Tidak boleh ya yang menyampaikan khutbah itu seorang perempuan. Ya, faya ibadallah. Tapi sekejap lagi Ustazah akan berkhutbah ya.
Tapi khutbah Ustazah sekejap lagi tu hanyalah contoh, bukannya khutbah yang betul-betul hari raya. Dia khutbah hari raya tapi bukanlah Ustazah seorang lelaki sehingga menyebabkan khutbah tu sah. Yang hari raya sebenar mesti lelaki yang sampaikan, tidak boleh perempuan. Okey? Yang kelima, hendaklah khatib suci daripada hadas, tutup aurat. Dan yang keenam, syarat sah bagi khutbah itu hendaklah khatib berdiri jika mampu. Baik, kita akan tengok rukun khutbah. Rukun khutbah ada 5 dan kelima-lima rukun ini hendaklah disampaikan dalam bahasa Arab, tidak boleh dalam bahasa Melayu. Baik, Ustazah kecilkan ya. Kamu boleh rujuk buku teks ya. Baik, yang berwarna merah ini adalah rukun khutbah. Sekali lagi, yang berwarna merah ini adalah rukun khutbah. Tadi saya cakap rukun khutbah ada 5 dan kelima-lima rukun khutbah ini wajib disampaikan dalam bahasa Arab. Sekiranya tidak disampaikan rukun khutbah yang 5 ini dalam bahasa Arab, maka khutbah itu akan menjadi tidak sah. Apa dia rukun khutbah yang pertama? Hafal yang ni insya-Allah. Hafal rukun insya-Allah. Selain daripada yang kamu hafal ni, automatik adalah sunat. Okey, sekali lagi. Hafal 5 rukun. Ya, teknik untuk menguasai fiqh. Teknik untuk menguasai fiqh ataupun ibadah dalam pendidikan Islam. Hafal 5 rukun. Selain daripada 5 rukun, semuanya adalah sunat. Untuk yang ni lah. Tapi ada beza juga ya, rukun dengan syarat sah, syarat wajib semua tu ya. Tak apa, pelan-pelan. Baik, warna merah ialah rukun 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. 1, hendaklah memuji Allah. 2, hendaklah berselawat. 3, hendaklah memberi pesanan supaya bertakwa kepada Allah. Dan yang keempat, hendaklah menyampaikan ataupun hendaklah membacakan sekurang-kurangnya 1 ayat Al-Quran. Ayat Quran tiada bahasa Melayu kan? Dan yang kelima, hendaklah mendoakan seluruh muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kamu baca segala puji bagi Allah. Kamu tidak baca Alhamdulillah. Khutbah kamu tidak sah. Baik, yang seterusnya kamu membaca selawat. Selawat kan? Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah kamu tidak sah sebab kamu baca dalam bahasa Melayu. Hendaklah kamu baca dalam bahasa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya rukun khutbah yang ketiga. Hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Khutbah kamu tidak sah. Kenapa? Sebab kamu bercakap dalam bahasa Melayu. Hendaklah kamu bercakap dalam bahasa Arab. Ittaqullah. Maksud dia apa? Bertakwalah kepada Allah. Yang seterusnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Baik, kamu cakap apa? Ni ayat Quran ya. Bersegeralah kamu mendapatkan keampunan daripada Allah. Ayat Quran tu, tapi dalam bahasa Melayu. Ditranslatekan. Okey, khutbah kamu tidak sah. Kenapa? Sebab kamu menyampaikannya di dalam bahasa Melayu. Hendaklah kamu menyampaikan rukun yang keempat ini dalam bahasa Arab, which is wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard ila al-akhir. Ila akhirih. Ayat Quran hendaklah disampaikan dalam bahasa Arab. Boleh baca bahasa Melayu, tidak ada masalah. Tetapi tetap mesti baca yang bahasa Arab dia. Yang seterusnya, rukun khutbah yang kelima, hendaklah seorang khatib ataupun pengkhutbah, orang yang membacakan khutbah, menyampaikan khutbah dalam bahasa, hendaklah membacakan doa untuk seluruh muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allah, ya Allah, ampunkanlah seluruh muslimin dan muslimat. Sekiranya kamu hanya membaca ya Allah ampunkanlah muslimin dan muslimat keseluruhannya, khutbah itu tidak sah. Kenapa? Sebab kamu baca bahasa Melayu sahaja. Hendaklah kamu membaca semua rukun khutbah dalam bahasa Arab. Jelas. Tiada kompromi. Baiklah, adapun sunat-sunat khutbah ialah
Okey, membaca takbir sebanyak di antaranya membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. Dan yang kelima, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ila akhirih. Baiklah kelas. Apa dia hikmah Allah berikan kita hari raya? Apa? Kalau tiada hari raya tak boleh ke? Malaslah sambut hari raya. Tengoklah kita bukan sambut hari raya betul-betul pun. Bolehkah tidak sambut hari raya? Apa dia hikmah Allah berikan hari raya kepada kita? Apa dia keindahan di sebalik hari raya itu sendiri? Okey, menunjukkan tanda bersyukur seorang hamba terhadap penciptanya. Tanda bersyukur kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita ni mau bersyukur, mau solat, mau sujud syukur ni jarang ataupun tidak pernah. Macam mana cara mau berterima kasih dengan Allah? Kalau orang bagi kita hadiah, ya, kalau orang bagi kita hadiah, kita boleh cakap terima kasih. Allah bagi kita hadiah, macam mana kita mau cakap terima kasih dengan Allah? Terima kasih Allah. Dan di antara tanda-tanda syukur, tanda-tanda berterima kasih seorang hamba terhadap penciptanya ialah dengan Allah anugerahkan hari raya tu, kita berpuasa sebulan lamanya. Akhirnya kita diberi hari raya. Itu adalah tanda keagungan nikmat Allah terhadap kita dan terhadap Islam. Melahirkan rasa gembira merayakan hari kebesaran Islam. Mengeratkan silaturahim. Bayangkan tiada hari raya. Hari-hari kita bekerja. Mungkin kita terlupa untuk mengeratkan silaturahim. Siapa tahu kan? Okey, merapatkan ukhuwah dan beroleh. Oh ya, yang penting sekali kita dapat nasihat dan pengajaran melalui khutbah yang disampaikan. Baiklah, saya doakan agar semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sampai bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.